GM Javoke Sindarov baru sahaja menang dengan bergaya dalam kejohanan Candidates Tournament, satu kejohanan terkuat untuk pilih siapa yang akan lawan juara dunia pada masa sekarang, iaitu GM Gukesh di hujung tahun nanti. Okey, ini adalah satu game terpenting di kejohanan ini. Dia lawan Ramesh Babu Pragnananda. Okey, kat sini dia putih. Dia mainkan pawn ke D4, Pragnananda balas dengan knight ke F6. Kita ada C4, E6, Knight F3 dan seterusnya D5. Ini adalah posisi Queen's Gambit decline. Okey, kat sini Sindarov teruskan dengan Knight ke C3. Kita ada Knight B ke D7. Bishop F4, Bishop B4 kat sini. Dan barulah pawn makan pawn D5 dan kita ada pawn E makan D5. Seterusnya, pawn ke E3. Knight terus masuk ke E4. Meletakkan pressure atau tekanan ke atas Knight yang sedang dipin kat sini. Jadi kat sini Queen ke C2 untuk kawal Knight C3 tu. Dan kita ada pawn ke G5. Okey, nampak agresif dari Prak. Tapi ini sebenarnya adalah opening yang pernah dimainkan. Okey, ini benda biasa je. Kat sini Bishop larikan diri pergi ke G3, undur ke belakang. Dan kita ada pawn ke H5 lah. Dengan idea untuk tolak pawn pergi ke H4 dan serang Bishop macam ni. Okey, Bishop pergi ke D3 kat sini. Alright, letak tekanan ke atas Knight ni. Tengok ada dua piece yang menyerang Knight tu. Dan kita ada pawn ke H4 serang Bishop macam yang saya cakap tadi. Dan kat sini, Bishop tu tidak larikan diri. Sindarov buat Bishop makan Knight E4 terlebih dahulu. Lepas pawn makan Bishop tu, Queen makan pawn tu check. Dan kita dapat tengok Bishop ni selamat. Dia tak meninggal dunia lagi. Okey, King lari ke F8 kat sini. Dan seterusnya barulah Bishop lari ke E5. Ini semua adalah dalam opening lagi lah, persediaan opening yang rapi dari kedua-dua pihak. Okey, kita ada pawn ke F6 kat sini, serang Bishop. Dan mungkin korang tengok kat sini, Bishop dah matilah, tak tahu nak pergi mana. Tapi tidak, ini semuanya sudah dirancang. Memang ini adalah opening preparation lah. Okey, kat sini putih mainkan Knight, makan pawn ke G5. Wow, kenapa? Kita tengok kat sini. Kalau Knight tu dimakan, Knight ni sebenarnya tak boleh dimakan. Sebab bila dia dimakan, dia buka laluan Bishop dan Bishop akan dapat makan rook. Percuma kat situlah dapat untung piece. Okey, kita kembali ke sini. Macam mana pula kalau pawn tu makan Bishop kat sini? Pawn tak boleh sebab ni bagi peluang untuk Knight lompat. Masuk ke E6 dan kita tengok kat sini ada fork. Ada dua serangan kat situ dan Queen akan matilah. Jadi nak makan yang mana? Jawapan dia tak boleh makan apa-apa. Tak boleh makan Knight, tak boleh makan Bishop. Makanlah benda lain. Makan nasi lemak ke, makan pisang goreng ke, tak kisahlah. Tapi jangan makan dua ni. Okey? Jadi apa yang Prak buat kat sini? Dia makan Knight C3 dulu. Okey, Knight, Bishop makan Knight C3 check. Kita ada pawn makan balik. Dan selepas itu, Knight barulah makan Bishop E5 kat sini. Seterusnya, pawn D makan Knight E5 dan pawn F makan Knight dekat G5 dan kita dapat tengok kat sini hitam ada kelebihan dari segi nilai buah lah, tapi satu je, cuma dia ada kekurangan sebab king dia dah terbuka, tak ada tempat yang selamat kat sini. Okey, Sindarov mulakan serangan dengan pawn ke F4 dan sudah semestinya idea dia apa? Idea dia kalau pawn hitam makan pawn ni, dia tak akan makan dulu. Okey, dia akan mainkan satu move yang kita panggil intermezzo, iaitu untuk castling terlebih dahulu dan lepas tu dia nak makan guna rook sebab dia nak buat serangan ke atas king hitam. Okey, jadi kat sini tak boleh makan lah, tak bagus. Prak tolak pawn pergi ke H3. Ini adalah move terbaik dan kat sini dia kata kalau putih cuba buka ruang, dia pun nak buka ruang ke sebelah sinilah. Okey, kita ada rook ke D1 dulu, serang Queen, Queen lari ke E7 dan pawn ke G3, tak bagi Prak buka apa-apa ruang untuk rook dia. Okey, pawn G makan pawn F4 kat sini dan castling dibuat sebab Prak kata macam tak ada masalah. Okey, macam tak ada masalah tapi sebenarnya nampak macam menakutkan. Okey, rook H6 kat sini, kita ada rook makan pawn F4 check, king lari ke G8 dan seterusnya rook D ke F1. Dan di posisi macam ni kita nampak macam king hitam sedikit dalam ketakutan. Tapi Prak kata sebenarnya tak ada masalah. Cuma kat sini dia ada buat silap. Sepatutnya dia gerakkan Bishop pergi ke E6. Cuba untuk kawal petak kat sini. Tapi sebab dia tak gerak situ, dia pergi Bishop ke D7. Ini menyebabkan putih boleh masuk rook ke F7. Dan idea Prak adalah memang dia nak makan rook ni. Dia nak tukar Queen makan rook macam ni. Dia makan terus rook tu.
Lepas rook makan, king makan dan dia berjaya tukar satu queen dengan dua rook. Cuma apa yang dia tak perasan ataupun lupa kat sini ialah putih ataupun Sindaroh boleh buat taktik. Dan kat sini, korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan terbaik yang putih nak buat untuk dia menang. Silakan. Okey, sementara korang cari jawapan tu, saya nak bagi tahulah yang kita ada jual buku notation, buku notasi. Maksudnya nak tulis pergerakan catur lah. Siapa-siapa yang nak pergi kejohanan MSSD ke apa-apa kejohanan, korang boleh gunakan buku ni untuk tulis. Tulis lepas tu analyse lah. Jangan tulis je lepas tu tak analyse. Okey, tulis, analyse, belajar balik lah. Kalau ada coach, belajar dengan coach. Tak pun analyse sendiri. Dan ada macam-macam dalam ni lah. Okey, untuk tulis info, maklumat. Lepas tu ada tracker juga nak tengok kejohanan mana korang pergi, berapa banyak, berapa menang dan sebagainya. Boleh dapatkan. Ada saya letak link dekat bawah. Okey. Alright, apakah jawapannya kat sini? Sudah semestinya queen ke F4. Ini apa yang dia miss, okey? Queen F4 check sambil nak makan rook, jadi king terpaksa pergi ke tepi ni lah untuk kawal rook. Ke mana-mana pun dia pergi sama je, tapi dia pilih king ke G7 dan kita ada queen ke G5 check, king terpaksa H7 dan seterusnya queen ke E7 dan kita dapat tengok ini adalah blunder terbesar. Okey, sebab dah terpaksa bagi free bishop. Okey, king lari ke G8 dan kita ada queen makan bishop kat sini. Ya, kalau korang tengok memanglah ada dua rook lawan satu queen. Memang dua rook lagi mungkin lagi seronok. Cuma apa yang tak seronok ialah pawn tu terlalu banyak. Terlalu banyak kat sini yang boleh lepas dan ini adalah tak bagus untuk hitam. Okey, kita tengok sambungan dia. Rook ke F8 dulu. Kita ada queen G4 check, king lari. A4, A5, queen G5 serang rook, rook lari ke H7 dan kita ada pawn ke E6. Tolak. Kalau ada pas pawn, tolak. Okey, rook E8 dan kita ada queen makan pawn A5 sebelah sana. B6 kat sini serang queen, queen lari E5 sambil check, king lari G8, queen G5 check lagi, rook block, queen F5, rook G E7 cuba untuk makan pawn di sebelah sini. Kita ada queen G4 check, king lari dan queen makan pawn H3, rook makan pawn E6 dan king F2 kat sini, kawal pawn dekat sini. Okey, kat sini korang tengok, king pergi sini kawal, buat apa? Sia-sia. Tak, ini tak sia-sia sebab pawn ni sebenarnya tak boleh dimakan. Kenapa? Sebab kalau pawn ni dimakan, okey, apa yang putih akan buat ialah dia akan check dulu kat sini dan kita dapat tengok ada fork kat situ. Sudah semestinya lepas king lari, memang pas makan-makan segalanya, ini ada pas pawn, memang putih menang lah. Okey, jadi pawn ni tak boleh dimakan rupanya. Sebab tu Pragnananda gerakkan rook pergi ke E7 kat sini dan kita ada queen check, H8, king lari dan G4 pula dia tolak. Sekali lagi, ada pas pawn, tolak. Rook E4, queen H5 check, king lari, queen check lagi, king lari dan king maju mara ke depan. Rook makan pawn di sana, A4, kita ada pawn H4, tolak lagi kat sini. Rook E5 serang queen, queen lari, rook pergi balik ke sini, tapi macam biasalah tak boleh nak makan lagi. Queen H7 check, queen check lagi, king lari dan seterusnya E4 ditolak ke depan. Kenapa? Boleh makan tak? Sama je, tak boleh makan. Kalau makan sekali lagi lah, queen akan check kat sini dan ada fork sebenarnya lah, putih akan menang. Okey, jadi memang tak boleh nak makan. Queen dan juga pawn sangat berkuasa kalau lawan dua rook sahaja. Okey, B5 kat sini, hitam cubalah untuk buat sesuatu di sebelah sini. Kita ada H5, C5, H6, rook G5, queen D8, rook G8 serang queen, queen lari sambil check, king F8 dan seterusnya. Selepas queen makan pawn C5, Pragnananda kata, okey cukuplah, ini memang dah kalah dah, dia resign dan menyerah kalah. Okey, sebab apa? Sebab kat sini memang putih akan tolak je pawn ni. Okey, contohlah apa-apa yang hitam buat kat sini, sebagai contoh rook pergi ke G6, cuba serang pawn, tak jadi apa sebab kita ada check kat bawah ni, paksa king lari atas dan selepas pawn H7, tak ada siapa dah boleh halang. Memang akan tukar jadi queen dan memang putih akan menang lah, pawn terlalu banyak.